Astaghfirullah. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma zidna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'un basir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ila hadrati Syekh Bahauddin Nasyabandi rahimallahu taala anhu, wa ila hadrati Syekh Abdul Wahab Rokan qaddasallahu sirruhu, wa ila hadrati Syekh Hashim Asyarwani radhiyallahu taala anhu, wa kullu mu'allimina wa ustazina wa murabina wa masyakhina wa minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lahumus syai'un lillah. Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebabkan apa namanya minggu lepas kita tak ada, kita pasti ulang baliklah kan. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith lah. Minta maaf lah yang dah ada, yang tak ada siang orang ramai tak ada kan. Jadi kalau boleh demo tu tak nak tertinggal kan. Jadi kita ulang balik sikitlah insya-Allah kan. Boleh kot kan. Jadi kita ulang sikit. Dah bukan ni aku nak buat Tuhan dah kendaki macam tu. Jadi kita sambung balik. Hari ni kita belajar mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Boleh je kalau nak baca terus kan. Tapi tak syok lah. Biar kalau kitab yang nipis ni boleh sama-sama dah pakat. Segala orang kata apa, tak ada satu bab pun kita tertinggal. Tak ada satu bab pun kita apa orang kata, kita orang kata kita ni abaikan. Jadi kita masuk dalam dalil dalam yang seterusnya. Kata musannif rahimallahu taala anhu, wa yajibu fi haqqihi ta'ala. Muka surat 22 wa yajibu. Tengok dulu wa yajibu fi haqqihi ta'ala al mukhalafatu lil hawadisi. Itu dulu. Dan wajiblah dan mestilah pada hak Tuhan kita, pada hak Allah Ta'ala tu bersifat dengan mukhalafah, bersalahan dengan siapa? Lil hawadisi, bagi sekalian yang baharu. Jadi baharu ni ada tiga. Ada tiga masa, dia bergantung kepada masa. Yang pertama baru yang telah dahulu. Yang dahulu-dahulu ni kita tak ada lagi, Tuhan dah bersalahan. Baru yang kita tak ada. Itu yang pertama. Itu nama dia fi'il madi, yang telah dulu. Kita tak ada lagi ni. Dah Allah salah bersalahan.
Katakanlah harta apa, zaman apa, zaman dinosaur ke, kan? Zaman apa, Allah Ta'ala bersalahan, kita kena pegang macam tu. Tak sama. Andainya seorang kata, oh dulu-dulu ada Tuhan, makhluk-makhluk tu Tuhan. Tak, tak sama. Tu orang dulu. Dan sekarang, bersalahan dengan makhluk sekarang, yang ada sekarang, Allah Ta'ala tak sama langsung. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat tak sama langsung. Itu bukan Tuhan. Nanti baru kita beri 3 tempat. Apa dia tak berhubungnya, dia tak berkaitnya. Yang ketiga, lagi akan datang. Lagi akan datang tu masa lepas kita mati, lepas kiamat tu, padang mahsyar, apa, lalu sirat, masuk dalam neraka, masuk syurga. Lain macam. Itu pun tak sama. Bukannya di dunia ni, dia macam ni. Nanti kita di akhirat, kita masuk syurga, dia berubah lah. Dah. Itu kita kena pergi, kena pegang tu. Mesti kita belajar mukhalafah ni, kita mesti menyucikan Allah daripada sebarang tashabih, mana menyerupai makhluk. Mesti suci. Tuhan aku tak macam ni, Tuhan aku tak macam ni, Tuhan aku tak macam ni. Tu kalau kita betul-betul etikad ni, kita baca Quran, bila kita jumpa ayat mutasyabihah, kita tak terbayang. Ada tangan, tak terbayang. Duduk di atas, tak terbayang. Turun bawah, naik atas, datang depan, datang belakang, tak terbayang. Tu ayat mutasyabihah. Sebab apa? Dah ada ayat muhkamat. Mana? Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'un basir. Tu kalau orang yang feel, mana dia tak dapat nak pegang, ataupun dia kurang pegang dengan mukhalafah ni, dia takut. Takut, risau. Habislah macam mana ni. Dia jadi macam tu, takut, risau. Dia jadi macam serba salah. Itulah. Risau lah. Itu dia belum pegang betul. Amalkan ayat ni. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'un basir. Amalkan ayat tu. Kan? Habis kita jazam. Apa yang boleh beri bekah ke aku? Allah Ta'ala. Makhluk tak boleh buat apa. Aku minum air ni, aku minum air ni, minum je air. Yang hilang dahaga dia. Yang menyedapkan, sedap nak Melo tu, sedap nak kopi tu, yang menyedapkan dia. Minum je. Minum ni tak ada menggerakkan apa, tak ada berubahkan sesuatu, tak ada menukarkan sesuatu. Daripada kita haus tadi, kita minum jadi tak haus. Tak. Kita tetap dia. Boleh faham? Jadi dia mukhalafah, nak sampai situ. Bila kita jazam macam tu, tak ada apa dah. Tu sekali tengok tengah-tengah malam pergi ke kubur tu, tengok jazam kita dah. Kalau ada takut lagi, masih pergi kubur yang lalang-lalang besar-besar tu, yang gajah dalam pun tak nak masuk dalam, tak nampak. Tengok jadi macam mana. Pergi rumah usang, rumah yang tak ada orang kata tu dah macam-macam bunyi, kita dengar cerita, pergi tengok macam mana, duduk situ 2-3 jam tengok apa nak jadi, kan? Kalau rasa goyang, belum lagi. Masih lagi ada serpihan makhluk dalam hati kita. Masih ada. Belum mukhalafah, belum dapat jazam dengan mukhalafah. Belum dapat keyakinan yang utuh dengan mukhalafah ta'ala lil hawadith. Belum dapat lagi. Bila belum dapat tu, kena dapatkan. Pertama boleh ngamal surah Al-Ikhlas, amalan. Mana tahu kod kita amal tu Allah sayang kita. Dia baginya kita dapat jazam. Kan? Tu. Kalau dia nak bagi, dia bagi. Kalau dia tak nak bagi, kita tak boleh nak buat apa. Kan? Amal ni ada setengah orang silap dengan dia kata dengan amal dia dapat. Dah, tak kena mengena dah. Dia tulis dia azali dah nak dapat benda tu dah. Alhamdulillah Ustaz, sejak saya mengamalkan doa Nabi Ibrahim, sejak saya berdoa, mengamalkan doa Nabi ni, dapatlah bini saya bunting dah. Dah siap dah. Sejak saya pergi saya pergi ziarah makam Habib ni, bini saya dah berbadan 2. Tak ada, dah siap dah. Cuma kita terasa macam tu je. Sebenarnya hakikat dia Allah Ta'ala dah buat siap dah, cuma lambat dengan cepat je lah. Kan? Kalau Adam tak ada ayah, tak ada mak, boleh. Kalau Nabi Isa tak ada ayah, boleh. Ini pun macam tu juga. Tapi orang kita tak ada lah. Nanti kata ini Nabi Siti Maryam. Kalau nipu dia berzina tu, Siti Maryam apa. Ada tak ada lah benda tu. Tapi nak ceritakan hakikat dia macam tu. Kan? Tu hakikat tu. Ada orang jumpa, saya tak nak apa, saya tak nak usaha, tak nak ikhtiar. Kemah ni. Habis dah Allah Ta'ala beri saya makan, beri saya minum. Saya tanya, okey, masa kamu tuang air dalam cawan tu misalnya ni, kamu nampak tak Allah menuang? Tak nampak.
roja lagi. Kan? Roja lagi. Ikhtiar lagi. Dia sampai kita tuang air nampak Allah yang menuang, bukan tangan kita, bukan orang yang tuang. Macam tu tak apa dah. Tak roja. Dia minta senang datang. Senang duit tu datang dah. Tu. Sebab dah etikot tu dah padu. Kan? Baik. Jadi Allah mesti dalam hati kita, dalam akal kita, Allah mesti bersalahan dengan baru. Yang pertama bersalahan dengan baru yang telah lalu. Yang kedua yang sekarang ni. Yang ketiga lagi akan datang. Bersalahan, tak sama langsung. Andai kita masuk syurga, oh ada satu makhluk dalam syurga, ada satu benda dalam syurga, indah betul kita tengok, cantik betul kita tengok, tak pernah tengok dalam muka bumi, tapi dia tetap makhluk. Kalau dalam, luar, di atas, di kanan, di kiri, tetap makhluk. Tetap makhluk. Kan? Minggu lepas saya bahas dah Nabi SAW tentang mustawa tu kan. Nabi je ada dekat mustawa, Allah bukan di situ. Kan? Bukan di situ. Baik. Jadi statement yang awal, maka dalam hati kita tulis dalam kitab kita, maka hendaklah kita jazam bahawa bahawa Allah Ta'ala takkan sama dengan makhluk. Sama sekali. Tulis itu dalam kitab kita. Bahawa dia bertulis itu ada orang kata apa? Ada pengalaman. ada jasa, ada tanda. Maka Allah Ta'ala itu tidak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala itu tak sama. Sama ada masa dahulu, ataupun sekarang ini, ataupun yang akan datang. Itu dia. Kan? Tak sama dengan makhluk. Tak sama dengan makhluk. Tak sama dengan makhluk. Tak sama makhluk. Andai ada makhluk ni, semua makhluk. Dengan orang, dengan jin, dengan haiwan, dengan batu, dengan rumput, dengan kayu. Marah dekat kita. Marah, nak serang kita, nak attack kita, nak hancurkan kita. Tapi Allah Ta'ala kata tak boleh. Boleh jadi ke hidup? Tak boleh. Tak boleh. Ingat hal tu. Jadi makhluk, satu semut pun tak boleh beri kita bekah. Semut datang kat belakang, atas tangan kita, gigit kita. Hoi, gatal. Gatal tu Allah ni yang buat. Gatal tu Allah buat. Dia macam ni. Semut tu kat sana, hasil dia kat sini. Kalau kita cuma ikhtiar je. Ibarat macam ni kita nampak seorang tu tengah malam duduk bawah tiang elektrik cari barang. Tiang elektrik tu ada lampu elektrik tu. Cari barang. Kita pergi tanya, bang, cari apa? Cari kunci. Kunci hilang. Kunci hilang. Jatuh dia di mana, kita tanya. Jatuh dia di sana, dicari di sini. Tapi boleh jumpa. Macam tu lah ibarat kita roja, kita ikhtiar, dapat dia macam tu. Ibarat dia, bagi faham. Tapi kalau adat dia memang tak jumpa lah. Jatuh di sana, ngapa tak cari di sana? Di sana gelap, sini terang. Hak tu. Hak tu. Tapi hak tu boleh jumpa, boleh dapat. Jadi macam tu. Jadi tak kena etikot. Usaha yang kita buat tak kena mengena dengan hasil yang kita dapat. Lagi senang faham lagi macam ni lah. Tanam pisang. Tengok-tengok berbuah nenah. Tak masalah. Tapi tak ada lah dia buat. Tapi macam tu lah ibarat dia. Kita usaha, pengaruh usaha tu tak ada langsung mendatangkan bekah yang banyak, yang sikit tak ada. Oh, sebab apa dia dapat tu tak ada. Tu hakikat. Dia jazam ni. Jadi kita kena jazam Allah tu tak sama dengan baharu. Maksudnya dia boleh bagi kalau dia nak bagi. Kalau dia tetapkan bagi, dia bagi. Kalau dia tak tetapkan dia bagi, dia tak bagi. Boleh. Ni baru satu statement. Lepas tu, makhluk ni, dia mukhalafah ni, dia touching dekat mana? Memberi bekah. Kalau kita tak lulus lagi, mukhalafah ni tak jazam betul-betul, dia akan touching, dia akan hentam dekat memberi bekah. Kita nampak, oh sebab makhluk. Gostan, pang, langgar pasu bunga. Terpecah pasu bunga tu. Kereta kita bercalur, pasu bunga berpecah. Jadi nak tanya, siapa menyebabkan pasu bunga tu yang pecah? Kita kata kalau kita hukum hadatnya kereta lah. Siapa menyebabkan kereta tu calor? Hukum hadat dia pasu bunga lah. Itu belum lagi. Dia nak kita terus. Yang menyebabkan pecah ni pasu, Allah. Yang menyebabkan calornya kereta, Allah. Itu. Lepas tu barulah. Yang tuan pasu bunga tahu buat roja, tuan kereta tahu buat roja. Tidak, awak salah. Tapi kalau betul,
saya yang salah. Tak, saya yang salah. Tak, saya yang salah. Tak, salah. Gitulah. Akhirnya dua-dua tak bersalah. Tu cerita. Macam itulah etikot orang-orang sufi ni. Dia punya etikot sampai macam tu. Adat ni dah tak ada apa bagi mereka. Adat ni dah biasa. Adat ni dah boleh cari. Dan tak heran pun mereka buat perkara-perkara yang mencari adat, mereka tak heran. Mereka tak peduli sangat. Kita yang peduli, hebat, dia boleh terbang, hebat. Dia tak ada. Dia tak ada. Itu yang dia tak nak dengar keramat-keramat dia tu masa dia hidup. Sebab dia menyampah dengar. Jangan cerita kat orang. Jangan kabur kat orang. Dah mati baru tahu. Ada di Kuala tu, Syekh Nawawi janggut merah. Pak Ui kata, wali Pak Ui. Satu hari tu, masa tu zaman komuni. Balik dari mengajar surau, tangkap dia komuni. Ubuh dalam guni belang. Guni besar tu. Nak campak di Sungai Perak. Bila nak campak kata nak buka dah. Guni tengok-tengok tak ada, kawan dah makan nasi di rumah dah. Menung komuni. Zaman Jepun pun macam tu. Jepun tunggu di depan. Keliling surau tu nak nangkap. Dia lalu depan Jepun tak nampak. Bawa pedang samurai tapi tak boleh guna. Tu. Dia megah benda, tak megah. Itu biasa. Orang yang dah kenal Tuhan biasa. Tu kata-kata kalau tauhid dia aswaja ahli sunnah wal jamaah Abu Asad Asy'ari, Abu Mansur Maturidi baru boleh jadi benda-benda macam ni. Tauhid selain tu tak jadi. Mana ada kita tengok Syiah punya ada wali, tak ada. Tak ada jadi macam tu. Sebab apa? Akidah tu tak betul, tak boleh pergi. Kalau buat jadi syirik. Yang sihir jadilah sihir. Dia bukan karamah. Dia tu bezanya karamah dengan sihir. Ada dua orang budak, dua orang pelajar sama mengaji. Ambil kerohanian, bidang kerohanian. Jumpa satu guru, minta izin nak belajar. Guru kata boleh terima. Dua orang kawan rapat kampung, kawan rapat. Kemudian dah sebulan dua orang belajar, yang seorang tu lah misalnya, guru kata kamu dah cukup ilmu kamu, boleh balik. Yang B ni tak boleh balik. Pasal saya kamu tak cukup lagi. Khidmat dah kawan tu sampai 10 tahun. Siang apa? Basuh jamban, basuh tandah khidmat. Subuh, sebelum subuh, masa dulu surau tu masjid tu besar juga. Tak pakai lampu macam ni. Kena pasang lilin. Satu masjid tu kelilingnya 1000 lilin. Tiap hari buat. Pasang. Kemudian satu hari tu dah sampai 10 tahun. Dia nak balik sangat lah. Tengok kawan dah balik dah. Kawan dah jadi sakan dah di kampung. Dia tak balik-balik lagi. Tak boleh. Kamu tak boleh balik lagi. Maksudnya syirik dia boleh hilang lagi. Bila syirik boleh hilang tu, tak boleh balik. Guru tahulah. Kemudian satu malam tu terlajak kelang kabut lah. Patut lelak 1000 lilin nak pasang. Bukan boleh picit Swiss macam tu ya. Dia pun kelang kabut, jumpa guru dia. Ngapa hari ni? Minta maaf tuan guru. Hari ni saya terlambat. Nak pasang lilin ni saya terlambat ni kelang kabut. Hari ni kamu tak payah pasang lilin cara biasa lah. Habis nak pasang macam mana? Dia buat menyala habis semua. Dia pun terkejut. Dan dia tak heran benda tu. Dia pun tahu bukan dia yang buat. Semua Allah buat. Tak ada. Kalau kita cari makan lepas ni. Viral masuk. Tengok ni viral. Dia guru kata sekarang kamu dah cukup masa, boleh pulang. Sebab syirik dah hilang. Jadi kita belajar sampai tu. Jadi bila mukhalafah ni dia nak macam tu. Makhluk tak boleh kesan. Itu yang pertamanya. Dan kita belajar mukhalafah ta'ala al-hawadis, masih nampak makhluk tak boleh beri kesan. Sebab apa? Kalau beri kesan dah sama dengan Allah. Yang beri kesan Allah Ta'ala. Ikhtiarlah, lantaklah, usahalah, carilah makan, tak masalah. Tapi jangan anggapkan dengan usaha kita tu kita dapat benda ni. Kalau tidak kita tak jalan mukhalafah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tak lemah. Makhluk yang lemah. Tu mukhalafah dia, lepas ke mukhalafah. Tu. Jadi boleh. Wa maknaha, masuk dalam kitab dia. Boleh. Nanti kita bagi benda-benda. Wa maknaha, dan bermula maknanya, makna mukhalafah.
Jadi mukhalafah ni, Tuhan tu zat. Tuhan tu zat. Makhluk ni benarnya tak boleh sebut pun zat, tak tepat. Tapi dah tak ada istilah, kan? Tubuh. Bukan zat, tubuh, badan, jasad, jirim, jauhar, jisim, itu makhluk. Tubuh, badan, jasad, jauhar, jirim, jisim, itu makhluk. Allah zat. Beza terlalu jauh. Terlalu jauh. Itu sampai kita tak boleh nak fikirkan bab zat. Jangan fikir bab zat, tapi fikirlah bab ciptaan je. Sampai kita tak boleh nak fikir. Itu dia. Zat tak payah belajar dah. Zat dah. Tuhan tu zat. Laisa kamitslihi syai'un. Tak sama dengan zat ni. Tak sama dengan tubuh. Bukan dia bertubuh. Bukan berjasad. Bukan berjirim. Bukan berjauhar. Bukan berjisim. Tu. Macam mana? Wallahu alam. Allah cukup. Zikir banyak-banyak. Bacakan al-ikhlas tu. Baru kita dapat. Tu. Jangan tu. Betul? Sifat. Tuhan memberi sifat. Kita ada sifat. Kita sebenarnya tak boleh sebut sifat. Arad. Tu senang faham. Allah zat dan sifat. Makhluk, apa namanya, tubuh ataupun jasad, jisim, jirim dan arad. Tu makhluk punya. Tak sama langsung. Tak sama langsung. Walaupun konsep macam nak sama, tapi tak sama. Tu mukhalafah. Tu bila kita ada something wrong, ada masalah sikit, bila baca ayat mutasyabihah dalam Quran, mula kita rasa Tuhan tu macam ni, itu salah. Sahabat-sahabat dulu bila baca Quran, dia tak terfikir pun pasal ayat mutasyabihah. Wallahu alam. Dah tak nak mikir pun ainullah, yadullah, tak nak mikir. Wallahu alam. Tapi bukan macam makhluk dah. Wallahu alam. Aku tak nak mikir dah. Kalau fikir, sebab dah ada ayat mutasyabah, ada ayat muhkamat, terang sungguh ayat tu. Okey, tengok dalam balik. Jadi nak pegang kita nak jazam Tuhan bersalahan dengan segala makhluk. Iaitu bersalahan macam mana? Dah saya uraikan tadi dah. Pada masa dahulu, pada makhluk dahulu, pada makhluk sekarang, pada makhluk yang akan datang. Kemudian bersalahan lagi, makhluk semuanya tak boleh beri bekah. Allah Ta'ala sahaja yang boleh memberi bekah. Boleh beri kesan. Makhluk tak boleh beri kesan. Bilanggolah, jalanlah, sandarlah betul-betul. InsyaAllah kita akan jumpa satu masa Tuhan tunjuk kat kita. Tengah duduk kat dapur, kalau orang perempuan lah, irih bawang. Irih satu putih, dua putih, tajam pisau aku ni. Tengah-tengah kita irih, terhirih tangan. Terhirih tangan, punya kuat. Tangan kita tak ada apa. Masa tu, Allah yang beri bekah. Allah yang tak memutuskan. Macam tu. Baru kita dapat. Dia datang sekejap. Allah Ta'ala. Macam tu cara dia. Tu orang sentiasa. Tu nak kena ingat Allah Ta'ala. Sentiasa ingat Allah Ta'ala. Yang nak motong ni Allah Ta'ala. Potong dulu. Memang kadang-kadang kita serabut lagi. Macam mana pisau aku potong-potong ni? Aku potong. Lama-lama dia akan buka. Allah Ta'ala yang memotong. Kita potong pisau tu. Tapi kita tak nampak dalam hati kita yang pisau tu memotong. Yang kita nampak Allah Ta'ala. Tu yang satu masa dia bagi benda-benda macam tu, jadi tak putih tangan aku. Sebab tu. Wa maknaha, tengok makna dia. Makna dalam bahasa Melayu, dalam bahasa tauhid ni. Ni makna dia. Pegang sungguh-sungguh. Annahu, bahawasanya Allah Ta'ala itu, laisa, bukan, tidak, mumasilan, sama, lil hawadisi, bagi segala yang baru. Tak sama. Tu kena ingat. Allah Ta'ala tak sama. Kalau marah dia pun tak sama dengan baharu. Kalau sayang dia pun tak sama dengan baharu. Tu. Jangan nampak lah. Jadi tulis sikit. Jadi di sini jangan nampak ada makhluk itu boleh memberi kesan. Tulis situ. Dah dia tak sama dengan makhluk. Jadi jangan, di sini jangan nampak dalam hati kita tu makhluk itu boleh memberi kesan. Yang beri kesan mutlak Allah Ta'ala. Tu nak kena pelan-pelan belajar tu. Nak kena pelan belajar. Tu ada macam-macam cara orang nak dapatkan benda ni. Ada yang cara tariqah, ada yang cara selawat, ada yang cara baca Quran. Tu nak dapatkan. Nak dapatkan tu masing-masing lah.
Kan masing-masing kita nak dapat kan. Ada orang ni dapat macam ni kan, masing-masing dapat. Tambah kita orang perempuan ni amalkan banyak selawat. Ni bulan-bulan Syaban ni, elokkan selawat, amalkan kan. Nanti minta ya Allah kan, beri jumpa Rasul, beri kenal kau. Itu sentiasa diminta. Minta setiap, cari satu doa yang kita ulang buat tiap-tiap tahun, tiap-tiap hari sampailah bertahun-tahun, sampai satu masa. Tapi jangan minta benda-benda yang mudah sangat dapat. Ya Allah beri handphone baru, itu mudah sangat dapat. Ya Allah beri kereta baru, senang nak belajar, tak payah. Ya Allah beri aku kenal kau, tu tinggi tu. Ya Allah beri aku dapat rindu dengan Nabi-Mu, tu tinggi tu. Ya Allah beri aku dapat makrifah. Ya Allah beri aku dapat makrifah. Ya Allah beri aku dapat faham macam mana ustaz kata kita potong dengan pisau, tapi tak nampak pisau tu yang memotong, tapi nampak Allah Ta'ala yang memotong. Macam mana tu? Baru dah dapat tu telefon saya, secorongin je lah. Baru tepat, baru belajar tauhid, barulah kita rasa tauhid. Tak apa, tak ada siapa boleh cuik kita lah, melainkan Allah Ta'ala. Bukan suruh bergaduh kan, suruh belagak pula kan. Tak adalah. Mari tikam. Tak ada, jangan buat macam tu kan. Tapi kita jaga. Tambah orang perempuan ni, bangun pagi dah masak, basuh pinggan, basuh baju, jemur baju, setrika baju, lipat baju. Nanti dia sebut apa? Semua aku buat. Jam. Letih kalau macam tu. Kalau semua Tuhan buat, tak letih. Senyum je buat dalam merampui. Macam mana Allah Alam. Memang macam tu. Kalau kita nampak kita buat, memang cukup letih. Apa saja benda yang kita buat, kalau kita nampak kita buat, cukup letih. Cukup tak bahagia, cukup sakit hati. Tapi bila kita nampak Allah Ta'ala buat, rajin je kamu. Rajin apa kan aku buat? Habis siapa buat? Adalah. Jangan cakap pula Allah Ta'ala, orang heran pula. Allah Ta'ala buat. Kita kan nampak, sebelum kita nak buat kerja, aku ni tak larat, aku ni lemah, Engkau saja ya Allah yang boleh menguatkan aku. Buat. Tu yang jadi tu. Pertama dah dapat makrifah. Kedua hilang pada syirik. Syirik ni yang kacau ni. Ngacau kita syirik lah. Syirik khafi. Amalan pun rasa kita buat. Kita tak rasa. Tak kena terus rasa. Tu. Orang jangan mikir hak orang, fikir hak kita tu. Tu nak kena ada amalan. Dia ada teori, ada amali. Ada teori, ada amali. Nanti orang nak balik. Start kata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang sayang. Sampaikan ke rumah. Ya Allah sampai ke. Sampai alhamdulillah. Tak nampak kereta tu yang nyampe. Tak payah ceritalah orang. Itu kita main. Macam tu. Setiap hari buat macam tu. InsyaAllah. Lama dia diberi benda ni. Sebab kita dah nak. Ada selawat kita buat, ambil semua dapat. Tidak tak merasa lah dapat barang ni. Barang ni mahal ni nak dapat. Kita mengaji lama dah. Siang malam, pagi petang. Masjid pergi, surau pergi. Pengajian dapat, isyak ada. Tapi tak dapat barang ni. Rasa masih kita pergi. Ngaji ke? Yelah, aku pergi mengaji lah ni. Habis. Macam mana nak rasa yang Allah yang hantar kita? Bila kita rasa Allah yang hantar kita, kita nampak orang tu dia tak pergi. Jadi kita tak ada nak, apa nak jadi dia ni, sesat ni. Kita pun, kalau Allah sesat, boleh sesat. Kalau Allah beri petunjuk, beri petunjuk. Kita nampak gitu. Kalau orang puji, tak jadi apa. Kalau orang dah makrifah dengan Allah Ta'ala, kalau orang tu puji, rajin kamu mengaji ni. PKP pun mengaji ni. Tak jadi benda. Tapi tidak, kalau kita nampak kita, tak adalah rajin sangat. Ucapan tu dah udah melambangkan riak. Tak adalah, tapi dah boleh. Tak ada yang tu. Jadi nak dapat yang tu. Saya boleh cerita sampai had tu je. Depan lagi orang kata kita sesat pula. Cari dapat macam tu. Nampak potong bila kita potong tali tu, nampak dah. Tali tu dia azali dah dipotong dah. Dia punya takluk dia. Ni aku menihar je. Dah tunjuk dah. Itu yang seronok tu. Dia buat. Okey, baik. Falaisa lahu, tengok. Dia terus dia. Falaisa lahu, maka tidak ada. Jangan rasa ada. Lahu bagi Tuhan tu yadun. Jangan rasa ada Allah tu ada tangan. Kalau ada tangan, mumasilah. Sama. Ini kitab ni.
wala ainun, dan juga tidak ada mata. Habis dalam Quran ada tu yadullah ya. Dia dah ditolak dengan ayat muhkamat. Itu ayat mutasyabihat. Kita pakai muhkamat, ayat yang jelas. Jangan pakai ayat yang sama-sama. Kenapa dia buat ayat mutasyabihat kalau macam tu? Kalau macam tu kenapa dia buat ayat mutasyabihat? Nak tengok di mana hamba-hambaku yang mengenal aku, di antara hamba-hamba aku yang tak kenal aku. Ada hamba yang tak kenal Tuhan. Tu kalau jaga kita mengaji ni, mungkin lama merendah ke, mungkin lama meninggi. Mungkin lama rasa ada ilmu ke, mungkin lama rasa tak ada ilmu. Kalau rasa ada ilmu, itu salah pengajian kita. Mana kan syirik bertambah. Memang kata mengaji hakikat, mengaji tinggi, tapi syirik bertambah nak buat apa? Biar ngaji fardu ain je. Syarat sah solat. Wujud artinya ada, tapi syirik tak bertambah. Bila syirik bertambah, riak bertambah, belagak bertambah, ego bertambah, sombong bertambah. Kalau mengaji macam tu tak manfaat. Seronok je lah. Seronok jauh boleh pergi. Sabah boleh pergi dah mengaji seronok. Jauh dia mengaji tu sampai ke Sabah. Seronok, nafsu bawa. Pada tepi rumah je ustaz ngajar. Ustaz ngajar apa? Ngajar bawah ya. Aku ni dah main hakikat. Main tinggi. Jadi apa? Jadi apa? Tu ilmu hasanah. Kalau tak betul gayanya, habis gitu ya. Orang kalau makamat, dia mungkin lama merendah. Aku tak tahu. Banyak lagi rupanya aku tak tahu. Banyak lagi. Itu dalam bab penuntut ilmu lah. Kalau kita kena buat macam dengar kali pertama bila tok guru tu ulang-ulang benda tu. Sebab adab dia macam tu. Dengar balik kan dah 1000 kali berulang. Kalau kita 2 kali 3 kali, ya benar ustaz ulang itu je. Ana belum lagi dapat ilmu yang manfaat tu. Ilmu yang membawa kita kenal Allah. Ilmu nak menjauhkan kita dengan hati kita ke dunia. Jauh. Ilmu nak dekatkan kita akhirat. Tu. Banyak orang boleh mengaji, macam-macam boleh mengaji. Tapi bawa ke tak? Bawa ke Allah tak? Tulis dalam Facebook tu macam-macam makaman. Bawa ke Allah tak? Tulis tu dengan apa? Dengan belagak? Dengan nak orang like? Dengan nak orang? Best. Setan ni dia cerdik. Kau pusing kot ni, aku pusing kot ni. Itu yang ulama buat. Kena paksakan diri kita. Mujahadah. Duduk bawah orang. Tengok macam mana. Bila tak duduk bawah orang, tak nampak. Tak nampak. Duduk pula orang tu pula. Kita ni ustaz, guru pondok. Orang tu pula ni driver taksi dia. Jadi mursyid dia. Misalnya contoh. Boleh lah. Nak nyium tangan dia. Sorry lah. Banyak orang tak lepas. Tambah ustaz-ustaz. Sorry lah. Isteri jaga hilang nak jadi mursyid aku. Ilmu ni dia bukan semestinya nak turun dekat ustaz, dekat siapa. Kalau Allah kata nak turun. Nabi Khidir, Nabi Musa makam apa? Nabi dah Rasul. Nabi Khidir sisih ulama. Kata setakat wali, kata Nabi. Tapi macam mana Nabi Musa terpaksa? Nampak? Itu. Bila kita ada macam tu, habis. Saya susah dapat 3 kali minta. Tapi memang nak benda ni aku mengajar orang, tapi aku pun teruk Siapa nak nitik aku ni? Siapa nak marah aku ni? Siapa nak larang aku ni? Kalau aku buat salah, siapa nak tegur aku ni? Siapa nak tegur aku ni? Di rumah aku ketua. Di masjid aku jadi ustaz. Siapa nak tegur? Bila ada guru, mula-mula Amsul dia kata, apa guru kamu macam ni? Macam ni lah buat aku. Sabar. Tengok. Wow. Pergi di Indon, baru menangis meraung lah. Tengok telanjang bulat, bodohnya kita, jahilnya kita, jahatnya kita, tak gunanya kita. Tuhan tunjuk sebiji sifat kita tu. Betul. Selalu ni baca kitab, duk mengaji, tak ada apa berasa. Bila kena bancuh, kena balun, banyak lagi rupanya aku ni jahat. Tu. Dia pandai. Dia boleh pusing kot ni, pusing tu. Tu kita kena banyak beramai. Selawat tu minta, ya Allah, tolong selamatkan aku daripada aku. Aku mana? Aku nafsu yang jahat. Dia boleh tu. Kalau nafsu dia boleh. Tapi tujuan dah lari. Memang boleh ya. Tapi bila cuba kan, kerana Allah je.
Tak ada kenapa, kerana Allah. Padahal itu dah besar lah, Rabbul Alamin. Kerana Tuhan sekalian alam. Tapi dia ingat kecil sebab dia tak kenal Tuhan. Itu yang tak pergi jauh tu. Tengok ni. Wala uzunun, dia tak ada telinga. Dia ada dengar tak payah telinga. Dia dengar dengan sifat pendengar. Wala ainun, dia tak payah melihat dengan mata. Dia dah melihat dengan sifat melihat. Wala ghairu zalika, dan tidak ada lain daripada demikian tu minas sifatil hawadisi, daripada sifat-sifat kekurangan sifat-sifat makhluk ni. Dia tak ada macam tu. Dia Tuhan kita. Jadi bila sebut Allah Ta'ala tu Tuhan, dalam hati kita. Tapi kalau ada macam ni, macam tu, jaga-jaga tu. Bila sebut Allah Ta'ala, Rabb, Tuhan aku. Tapi bila ada macam ni, Tuhan aku macam ni, kita pandai-pandai tu. Wallahu alam tu. Mesti wallahu alam. Aku tak boleh tahu dia. Aku tak boleh dapat tahu dia. Yang ilmu yang aku dapat ni tak boleh dapat. Dia terlalu suci untuk kita difahami. Terlalu suci. Kalau kita boleh faham tu, itu ada sekadar mana je. Tak sampai tepat setepat-tepatnya. Terlalu suci. Akal kita tak boleh nak detect Allah Ta'ala ni macam mana. Cuma dituliskan ulama tu nak bantu sikit-sikit je. Terlalu suci. Tu kadang-kadang kita tak tahu. Jadi mereka kita ingat tepat, rupanya lari. Takut. Arwah Batih dia baca kitab Minhajul Bidin. Dia tak urai-urai baca. Baca hikam itu satu hari ada satu orang turut dia ke sawah, ke bendang rumah nyangkut. Patih, saya gini. Sebelum melaju hikam ni saya gini. Esok tak baca dah hikam. Sampai orang tu berhenti pondok baca. Tak nak cerita pasal benda tu. Kau dapat sendiri. Kau faham, aku takut nanti lain jadi. Tu. Ini cerita perang tak betul tak hidup. Orang-orang takut gitu. Ustaz Rafi arwah gitu ngajar. Gini. Tak ada lebih-lebih. Lebih-lebih tak ada. Tu. Tak nak nanti bukan mencari Allah, tapi mencari mencari benda lain. Ghairillah. Bukan mencari Tuhan. Mengaji itu bukan nak Allah. Kalau mengaji itu nak Allah, dia lain. Memang akan kena ganggu. Ngaji nak sedap, ngaji nak kelakar. Bolehlah sedap. Sedap apa yang sedap? Allah mana? Allah tak sedap lagi ke? Tak sedap lagi ke Tuhan? Maha tinggi Allah Ta'ala. Tuhan, aku nak Tuhan. Habis tinggi dah. Mana ada tinggi lagi? Tu. Kita mula-mula dulu seronoklah bahas-bahas ni kan. Lepas dia orang tulis-tulis tak apalah. Dia nak tulis dia tulis lah. Kalau orang sampai dia tak nak lah. Dia tak nak dah sifat kasih dekat orang lain. Biar aku seorang tahu. Tapi itu yang tulis Risalah Qasyariyah, hikam tu, dia nak cerita pasal maqamat yang kita kena lalu semasa kita beramal, semasa kita bersuluk, semasa kita bermurabi. Apa masalah-masalah yang timbul? Kalau timbul masalah macam ni, betul ke tidak? Dapat macam ni, betul ke tidak? Dia nak timbul makam, tempat-tempat yang terjadi. Ada berapa tempat? Macam hikam ada berapa ratus tu. Ada berapa tempat-tempat? Ada 1, 2, 3 tempat yang bergabung antara satu sama lain. Itu akan berlaku seseorang tu kalau dia ada murabi dia akan berlaku perjalanan macam tu. Macam Minhajul Abidin, dia akan berlaku perjalanan macam tu. Daripada makam ilmu, daripada akabah ilmu, dia akan naik kepada akabah taubat, kemudian naik pada naik perubahan. Tapi kalau tak ada perubahan, ngaji tak ada perubahan, rugi kan. Benarnya Allah nak terima amalan kita ni bukan banyak. Tak payah banyak, tapi jangan tak sembahyang pula. Dia nak terima ikhlas tu. Berapa banyak syekh besar-besar sebab lalat, sebab nyamuk, sebab kucing, sebab binatang, sebab kayu, sebab kura-kura, itu yang masuknya. Satu orang tu, saya ingat siapa nama, Abdullah bin Mubarak ke apa semua tu. Bila dia meninggal, dia wafat, orang mimpi dia. Ya syekh, apa jadi kat kau? Alhamdulillah Tuhan beri dudukkan dia. Habis kamu dapat apa benda yang menyebabkan kamu dapat ni? Aku pun tak tahu. Tuhan tanya aku, kamu tahu tak sebab apa aku beri kedudukan kamu macam ni? Dia pun sebab solat. Tak laku solat kamu. Solat wali Allah.
Imam Ghazali sendiri pun macam tu. Puasa tak laku. Habis apa yang laku? Satu hari tu. Imam Ghazali sendiri tu seekor lalat dia. Itu yang sebab dia dapat makam tu. Tu jangan hina orang tu. Walaupun dia ngaji gitu-gitu, tapi dia kalau dia ada hati, dia tak pandai nak cerita benda-benda hakikat, benda-benda yang sebaliknya apa semua. Tapi kalau dia ada hati, dia ikhlas, tentu dia depan. Kita duduk belakang tu. Rasa kena. Tu. Jadi kita tengok di atas dasar percakapan, Allah tengok ni. Wali-wali tu dia macam tu. Dia pun dia tak heran apa yang dia dapat. Kita heran sungguh. Sebab kita tak dapat. Baik. Tak ada yang daripada sifat-sifat baharu. Jangan ingat Tuhan tu tak ada. Jadi kita bila macam tu, kita dalam senang cari Tuhan, dalam susah pun nak Tuhan. Jangan dalam senang tinggal, dalam susah pula ni kan. Jadi banyak ni. Yang paling banyak sekarang orang zaman kita ni, dia tak rasakan Tuhan tu tempat dia nak hajat. Dia hajat pada benda lain, dia minta dengan benda lain. Wadiduha, dan bermula lawannya, lawan mukhalafah. Lawan ni tak boleh ada lah. Al-mumasalatu, ialah bersamaan. Macam mana? Dalil ni nak bantu nafsu. Kalau kita dah kenal, tak payah dalil dah. Tak payah dalil lah. Aku dah kenal dah. Dalil ni nak bantu nafsu. Macam mana ni? Wa dalilu ala zalika, dan bermula dalil di atas demikian itu, Allah bersifat dengan mukhalafah. Tengok, andai kata, otak kita pusing. Anahu law kana mumasilan lil hawadis, jikalau Allah itu bersamaan bagi segala baru, lakana hadisan, nescaya dia baru. Misluha, seumpamanya. Seumpama baru tu ni dia macam tu lah. Kalau dia baru, sama dengan baru. Walaupun baru tu tak ada lagi, tapi tetap sama. Itu sama tu apa? Wa huwa muhalun, mustahil pada akal kita tak boleh terima. Tuhan buat akal, ikut je akal, jangan lawan akal. Akal tak boleh terima, sudah tak boleh terima lah. Jangan nak terima juga. Nak terima juga. Akal tak boleh terima. Kebanyakan tu orang dah dapat ayat mutasyabihah, akal dia tak boleh terima. Mana ada Tuhan boleh tangan? Kalau boleh tangan, sama aku. Tapi dia sebabkan dia ni nak juga benda tu, nak juga mutasyabihah tu, nak juga ego dia tu, dia suruh terima juga. Jadi akal tak boleh terima semua. Mana ada orang boleh terima? Itu dia pusing. Dia tak boleh terima. Akal dia tak boleh terima. Jadi itu dia. Itu mustahil. Akal tak boleh terima. Okey, tulis sikit. Hikmah. Hikmah mukhalafah tu ta'ala li hawadih ni. Yang pertama, hikmahnya, jangan menyamakan Allah Ta'ala dengan sebarang makhluk. Yang pertama, hikmah yang pertama, jangan kita samakan Allah Ta'ala dengan sebarang makhluk. Dengan buat lawak apa semua dengan Allah Ta'ala, tak boleh. Yang kedua, kena sentiasa berhajat kepada Allah daripada berhajat kepada makhluk. Berhajat kepada Allah, jangan berhajat kepada makhluk. Ada orang tu, saya sejak dapat suami baru ni, alhamdulillah lah, hidup saya pun dia pun agak romantik. Tak apalah, alhamdulillah lah, cerita kongsi dalam Facebook. Dia lah jantung hati saya sakat ini, saya berduka cita, dia lah datang apa semua. Tuhan marah lah kau semayang, kau cakap macam tu kan. Patut Tuhan lah, Tuhan bagilah. Tengok udah hantar surat nak minta kahwin satu lagi. Menangis tak berlagu. Sampai hatinya. Tadi kau pegang dengan makhluk kan. Gitu pun mak macam tu dia ke dengan anak. Adik saya lah numpang alung anak saya yang pertama ni. Duduk dengan dia lah, perpehel dia lah. Kena orang tu accident, putus kaki, tak boleh berjalan. Habis dah tempat bergantung. Allah nak bergantung dengan dia, Allah nak berhajat dengan dia. Saya kalau ada hajat, saya pergi kat Tok Bomo tu. Buat tak boleh sembuh, sebab kau tak hajat dengan Allah Ta'ala. Nampak? Kita tak mau macam tu. Dengan makhluk pergilah, tapi hati kita tetap bulat dengan Allah Ta'ala. Makanlah ubat, hati kita bulat Allah Ta'ala. Ikhtiarlah hati kita bulat, Allah Ta'ala yang beri kita duit, yang beri kita rezeki. Bulat betul-betul. Jangan ada empat segi bujur apa, bulat betul-betul. Lurus betul-betul. Insya-Allah. Tak pegang dengan makhluk. Yang kedua, hikmah yang kedua. Yang kedua, kena sentiasa mengaku kelemahan diri kita. Untuk memahami
nas mutasyabihah. Tu. Sentiasa mengaku kelemahan diri kita dalam memahami nas mutasyabihah. Tu. Kita kena mengaku aku tak faham ayat mutasyabihah ni, aku tak faham. Ada. Aku tak tahulah. Tu. Jadi tak payah nak panjang-panjang benda bab tajasim ni, tak payah. Kan? Tu. Aku tak tahu, aku tak faham. Kan? Tu. Kemudian ni sebab dia kena guna dengan ayat mutasyabihah. Kan? Jadi tu kita kena leburkan. Kan? Jadi dalam ni lah, bila dalam mukhalafah ni lah baru kita akan fana kan. Baru kalau bila kita fana, kita akan saksikan betul-betul Allah Subhanahu Wa Taala buat kerja tu. Kan? Jadi makhluk ni muhalun, iaitu mustahil semuanya sama dengan Allah Taala. Jadi ya, makhluk ni mustahil memberi bekah. Ingat, makhluk ni apa? Mustahil memberi bekah. Tulis itu dekat muhalun tu, yakni makhluk mustahil boleh memberi bekah. Kena pegang sungguh. Senang ni. Kalau kita makan ubat pun tak nampak dah. Sekarang ni kita nak repair makrifah kita. Nak repair. Bila makrifah kita di repair, nanti senang. Bila mustahil makhluk ni memberi bekah. Okey, nombor satu. Yang kedua, mustahil makhluk ni lebih hebat daripada Tuhan. Mustahil. Jangan takut dengan makhluk. Itu mustahil. Itu benda-benda yang mustahil. Bila belajar mukhalafah, kena tengok mustahil. Panjang lagi lah. Panjang. Saya bagi 2 dah lah. Nanti sendiri carilah. Ustaz, saya dapat macam ni. Kita tak apalah. Minggu depan kita buka lah. Ustaz, saya dapat macam ni. Saya faham macam ni. Mustahil apa lagi? Saya bagi 2 dah. Tadi mustahil makhluk memberi bekah. Itu. Yang kedua, mustahil makhluk tu lebih hebat daripada Tuhan. Tu cari lagi. Mustahil apa lagi? Makhluk ni mustahil. Jadi Tuhan, tu. Jangan kita sama. Jangan macam setengah orang masa susah baru cari Allah. Masa senang tak ada Tuhan. Gitu. Itu salah tu. Kita kena sucikan Allah. Bila kita belajar bab mukhalafah ni, mana sucikan Allah betul-betul dari sifat makhluk. Kemudian benarkan lafaz-lafaz yang disebut oleh Allah dan Rasul tu benarkan. Ini lafaz-lafaz ni benar. Tapi kemudian kita mengaku kita tak faham ayat-ayat mutasyabihah tu. Kemudian kita sukut diam, tak bertanya. Tidak bertanya tentang maksud sebenar perkataan mutasyabihah tu, tak payah tanya siapa-siapa. Kemudian al-imsak, tahan, tak mengubah lafaz-lafaz zahir tu menjadikan mengubahkan kefahaman yang mana sendiri. Jangan ubah lafaz-lafaz zahir, kita tengah faham dengan diri kita sendiri, tak payah. Kemudian al-kafu, mana al-kafu tahan akal dari fikirkan tentang nas mutasyabihat tu. Kemudian at-taslin ahlil makrifah, lil ahlil masifah, menyerahkan perbahasan tadi kepada orang-orang yang kenal Tuhan, kepada mereka yang tahu masalah ni. Kita tak tahu. Jadi kita bebaskan, bila kita bebaskan akidah kita daripada fahaman tajsil dan tartil, bebaskan akidah kita. Kita belajar mukhalafah. Jadi bila ayat-ayat mutasyabihah, bila masalah mukhalafah ni yang selalu timbul tentang ayat-ayat mutasyabihah, orang akan tanya, Ustaz, kan dalam Quran kata yadullahi fawqa aydihim. Ini ayat kita belajar mukhalafah ta'ala lil hawadis. Tuhan bersalahan dengan baru. Makhluk ada tangan, Tuhan ada tangan. Selalu lah. Jadi dengan itu ayat mutasyabihah. Ingat, senang. Ni saya bagi simple je, mudah. Apabila kita baca Al-Quran ataupun kita membaca hadis Nabi SAW, ayat-ayat tu, statement-statement tu ada kemuskilan. Maksudnya ada kesamaan dengan Allah Ta'ala, dengan Tuhan. Jadi letakkan lafaz wallahu alam, aku tak tahu kehendakinya. Sudah, cukup. Itu yakfi, memadai. Aku tak tahu apa yang dikehendakinya, wallahu alam. Jangan bahas Tuhan ada tangan lah, tapi dia tak macam kita ni. Tu jangan bahas. Aku tak tahu apa yang dikehendaki. Sudah. Kalau kita lebih ke depan nanti, pening kepala mengaji. Tu akhirnya jadi na'udzubillah, fahaman Wahabi pula. Itu paling ngeri tu. Aku tak tahu apa. Ini ayat mutasyabihah. Okey? Ayat mutasyabihah macam mana? Makna dia sama dengan apa? Ada kena-mengena dengan Tuhan. Ada kesamaan. Itu muskilah. Jadi ada di situ mutasyabihah. Jadi macam contoh, datang Tuhanmu dari langit pada malam malam yang ketiga pada datang Tuhan. Apa? Wallahu alam. Gitu. Datang tu macam mana? Datang maksud daripada jauh datang dekat. Itu datang.
Daripada atas turunlah Tuhan. Itu bukan. Tuhan di langit, bukan. Dah, aku tak tahu kehendaknya. Wallah alam. Sudah. Kalau nak takwil kan susah. Takwil kan nak kena ngaji depan lagi sikit. Tu baru nak takwil. Itu aswajar. Takut takwil kan kena takwil benda lain. Zakat lain takwil. Senang. Aku tak tahu kehendak kini. Wallah alam. Biar tutup siap-siap. Jangan beri nafsu ni kata, apa benda ni Tangan. Jangan beri benda tu. Kalau Allah tak bertempat, dia nak duduk di mana? Mana boleh? Kalau Allah tu ada kat mana? Gitu. Ada, mesti ada tempat. Itu semua nafsu-nafsu nak mendorongkan kita. Tapi orang kata orang Melayu setakat ni tak ada nak bawa ke situ dia punya lebihnya. Lagi dia bawa macam mana? Ngaji ni tak faham, esok malah datang. Dia macam tu. Dia nak suruh. Tak seronok ngaji ni, malah datang ngantuk. Dia kata macam tu. Dia tak ada nak bawa. Tapi kalau orang betul-betul, kita memang betul-betul ikhlas nak Allah Ta'ala, nak mengaji betul, nak kena Tuhan, dia akan bawa benda macam tu. Gunung siapa jadi? Ini tertulis ulama dalam kitab ni. Dalam kitab tulis. Gunung siapa buat? Kita pun jawablah Allah Ta'ala. Kita jawab seorang-seorang. Mana? Langit siapa buat? Allah Ta'ala lah. Laut siapa buat? Allah Ta'ala lah. Kemudian Allah Ta'ala siapa buat? Ini yang jam ni. Setan lah. Budak dia tak tidur malam. Siapa buat Allah Ta'ala ni? Siapa buat Allah Ta'ala ni? Siapa buat Allah Ta'ala ni? Nak telefon orang ustaz dah tidur, tak angkat pula. Jadi tak tidur malam. Allah Ta'ala tak ada jadi-jadian punya. Tak ada kena buat. Siapa pun tak boleh buat Allah. Kalau buat Allah bukan Tuhan tu. Itu bukan Tuhan. Sebab apa? Kudrat dia tak bekerja. Tu. Dia jadi macam tu. Ni kadang-kadang orang tu memang betul. Saya masa jumpa seorang dua lah. Dia jumpa. Saya tak ada tidur malam Ustaz. Pasal apa? Dalam kes Nabi SAW di Mustawa. Dia kata, Nabi ada situ. Tuhan ada kat situ pula. Kalau ada situ macam mana yang katakan mukhalafah? Saya tak tidur malam dah 3 malam. Dia kata, macam mana nak urai ni? Kena faham hal. Kena mengaji nahu. Kalau orang-orang sekarang ni dia tak ada alat tu. Hal keadaan Nabi tu ada kat situ. Allah ada tak bertempat. Tempat tu bawah pentadbiran, pengurusan Allah Ta'ala. Ada. Macam mana dia tak tempat? Itulah pertemuan antara makhluknya, hambanya dengan Rabbnya. Macam mana? Allah ada teknik yang kita tak faham. Ada cara yang kita tak faham. Tunggu. Kau masuk syurga, kau tahu macam mana cara Tuhan buat. Yang melihat Allah. Kita di syurga, tapi Allah tak bertempat. Macam mana? Kau tunggulah. Beriman je lah. Tak payah nak tengok macam mana ya. Tak payah. Macam orang zaman hantuah. Kalau andainya kita ni ada satu orang pergi ke zaman hantuah, kita cerita pasal handset, dia tak terfikir handset tu dia kita boleh berhubung dengan orang sana. Kami tak payah guna handset lah, kami duduk sini boleh berhubung dah. Dia tak cerita. Lepas cerita jadi. Tengok nanti akan datang, tak tahu macam mana pula telefon, kita tak tahu. Kapal terbang macam mana, kereta macam mana, kita tak tahu. Tapi tetap makhluk. Cuma kita tak terfikir lagi benda tu. Sekarang ni tak terfikir lagi benda tu. Orang kata nak melihat Allah, sedangkan kita ada di syurga, Allah tak ada di depan syurga, dalam syurga, Allah tak ada di luar syurga, Allah tak bertempat, kita melihat. Tak terfikir lagi. Sekarang ni tak terfikir. Tapi akan datang, Allah Ta'ala akan buka. Macam ni mata kita. Telinga kita. Ini cara di dunia. Cara di akhirat dia akan beri lain. Ni perut kita ni. Cara sini makan, kenyang, nak mesin toilet, jamban, tandas. Itu je. Tak maunya. Dia kenyang, dia boleh berlari ke padang, tak maunya. Dia mesti buang. Itu cara sini. Di cara sana kita dikabarkan, kita tak ada berak-berak dah. Kalau ikut cara sini, macam mana tak berak semelit lah nanti. Tak terfikir kita. Macam lagi satu. Adat tu. Macam contoh. Tongkat. Jadi ular. Tak terfikir kita. Tapi Nabi Musa, itulah dia Allah Ta'ala buat. Macam anak unta Nabi Saleh. Keluar daripada gua batu. Tak terfikir kita. Tapi macam tu Allah boleh buat. Tak terfikir kita. Dia ada memang Allah buat. Kalau syariat dia ada. Tapi kita tak terfikir. Tak sampai ke situ. Tak sampai. Sebab tak ada ilmu ke situ. Tak ada ilmu. Kalau orang yang mengkaji tu buka.
Tu Allah Ta'ala. Baik, InsyaAllah minggu depan pula kita akan sambung wajibu fi haqqi ta'ala al-qiyamu binafsi. Ni saya buat ulangan je kan, sebab dia mudah mengaji dah minggu lepas, jadi orang perempuan belum, jadi saya buat ulangan supaya tak ada tertinggal kan. Jadi minta maaf lah ada silap, minta ditegur lah, ada silap, ada salah, kita betul balik ya. Saya pun tak sempat nak tengok betul-betul kitab ni baca baca apa redah-redah je kata kan. Tu redah-redah tak sempat sibuk kan. Jadi ada salah kita tegur balik, saya betulkan balik kan. Kalau balik nanti balik tengok balik, tengok rakaman ni ada salah ustaz, tak betul ustaz, kita tegur balik. Kita ni manusia, bukan kita perfect kan, ada benda, jadi kalau ada salah tegur lah. Jadi kita betul, saya pun dapat ilmu, benda ni salah tak betul, seronok kita tambah kan. Jadi biar kita mengaji ni kita dapat sayang, dapat nak dekat dengan Allah Ta'ala, dapat jauhkan dengan nafsu kita walaupun nafsu duduk dengan kita jauhkan, beri dia tak kira. Baik, InsyaAllah ada masa kita sambung balik InsyaAllah. Ni bulan puasa ni macam biasalah, saya ada bawa borang tadarus Quran untuk bulan Ramadan ni. Jadi kalau siapa nak boleh ambil kat sini ya, ada borang tadarus Al-Quran. Kalau nak untuk penajaan majlis buka puasa RM300 sebulan, mana 27 hari lah. Tiap-tiap hari kita buat penajaan tu. Macam mana saya buat? Saya campur kan, semua duit saya campur. Jadi setiap orang dia akan buat tiap-tiap hari. Jadi bukan sehari lah, tak payah nak pilih apa kata, nak 27, 25 je bergaduh. Hari tu pun dah bergaduh, susah masam muka, payah. Jadi semua 27 semua yang pertama. Kalau nak lah 300 saja. Kalau ni arwah ni tak ada duit apalah, kalau nak bagi, tak bagi sudah kan. Jadi ada kat sini macam biasa. Kemudian kadang-kadang kita macam ni lah menghadapi masalah di WhatsApp ni. Kita elok-elok WhatsApp orang hantar, faham? Baca Quran ni, hadiah pahala Al-Quran ni tak sampai, dia kata kan. Tak sampai. Di dalam kitab saya, di luar sana dalam kitab, dalam kereta saya ada jual kitab tuan guru saya, dia ambil daripada hadis-hadis dalil tentang sampainya bacaan Quran tu. Jadi kalau nanti kita dengar orang kita tak sampai, tunjukkan dalil hadis. Dia tak ada urai pun, dia beri dalil hadis, dia ambil hadis. Baca sendiri. Ada dalil, ada RM10 je. Jadi kadang-kadang kan kita pening kan, WhatsApp ni ada dia tak tahu, dia tak kenal ustaz mana kan. Dia terus hantar. Ustaz ni kata, dia kita tunjukkan dalil. Susah nak jawab kan. Beli dah, ni ada buku ni dalil dia. Hadis tak ada cerita lain. Hadis. Ada yang sampai bacaan Al-Quran tu kepada arwah kan. Ada di situ RM10 dia. Pembelian tu menyumbang untuk pentadbiran rumah suluk. tu RM10 je. Itu adalah produk-produk jualan saya macam biasalah. Kalau sudi membeli sudilah, kalau tak sudi pun tak apalah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lana zunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira walil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin rabbana alamin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu. Terima kasih semua. Mudah-mudahan Allah rahmatkan kita semua insya-Allah. Ada semua dalam akaun? Dalam grup. Dalam ni ada rumah kan? Apa tolong bagi dia mula orang. Tolong akaun. Yang ni. Masih lah.
Masih semua kan? Tadi Ustaz tanya yang buka puasa ni. Ah, Ada orang tanya. Orang tanya. oh, ada orang tanya ke? Ada lah. Dalam ni audio kuliah. Ha? Audio kuliah. Gantung betul. Gantung betul. Dia boleh dicakap dah. Kadang-kadang orang tanya pasal yang buka puasa tu. Kan, masih saya. Itulah ada cakap. Semua hadis. Bukhari Muslim. Senang je. Ha? Ada nak ambil lah. Ada penjaga. Penjaga. Oh, ada penjaga. Ada penjaga. Ada berapa dia dulu. Ya. Dia jumpa minum. Empat ada yang minum. Oh, ayo minum. Ya boleh. Ya, Allah. Ya, terima kasih. Sudah habis dah. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih bagi itu. Ada tak? Makanya, satu hari 300 pun semuanya. Boleh kita pada dengan Bulan juga ni semua duit tu saya kumpul. Jadi buat tiap hari.